أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang serta inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dapat sama-sama sekali lagi kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang paling dimuliakan, yaitu di masjid, di rumah Allah, dan di bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keberkatan, dan bulan yang penuh kemuliaan. Dan Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk hari yang ke-18 Ramadan. Allah masih lagi memanjangkan umur dan usia kita, dan masih lagi memberikan keberkatan pada tubuh badan dan kehidupan kita. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini sekali lagi kita ingin membicarakan, memperihalkan serta mempericikan perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Ramadan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kita pernah membacakan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah, terutamanya ayat 183, ayat 184 dan ayat 185, yang mana ayat-ayat ini adalah merupakan ayat-ayat dasar. Ayat-ayat ini adalah merupakan ayat-ayat basic yang mendasari agama kita tentang persoalan pensyariatan berpuasa. Sebagaimana yang selalu disentuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sebelum ini pun kita sudah menyebut, kita sudah memperihalkan tentang yang mana ayat-ayat yang diturunkan dengan lafaz ataupun kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Kebiasaan dan kebanyakan ayat-ayat ini turun di bumi Madinah, dan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu terkenal dengan ayat-ayat madaniyah, yang mana bila didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaz-lafaz dan kalimah-kalimah serta ayat yang dimulakan dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, kebiasaannya sikap, kebiasaannya yang diambil oleh para sahabat ialah melakukan 3 perkara. Pertama ialah sahabat akan membuka kuping telinga mereka dengan seluas-luasnya. Sahabat akan membuka kuping telinga mereka dengan selebar-lebarnya, semata-mata untuk mendengar arahan-arahan daripada Allah, semata-mata untuk mendengar perintah-perintah daripada Allah.
manakala mereka akan membuka mata seluas-luasnya, mereka akan membuka mata selebar-lebarnya untuk mendengar penerangan daripada perintah-perintah yang bakal diturunkan oleh Allah. Begitu jugalah dalam konteks yang ketiga, mereka membuka hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka, roh-roh mereka untuk menghayati dan mengaplikasikan setiap perintah-perintah dan arahan Allah dalam ayat-ayat yang keseterusnya. Bila kita berbicara mengenai yang beriman, yaitu ayat ini digesakan, diperintahkan kepada orang-orang yang bertitle beriman, bukannya kepada orang-orang yang dikatakan Islam semata-mata, tetapi Islam pada tahap yang kedua, yaitu manusia-manusia yang beriman. Bila kita nak berbicara tentang konteks manusia yang beriman, suka saya kembali kita kepada awal surah Al-Baqarah, yang mana di sana Allah sudah mendatangkan sifat-sifat mereka yang beriman, sifat-sifat manusia yang beriman yang terkandung di dalam surah awal Al-Baqarah ayat pertama sampailah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, di dalam ayat-ayat yang terkandung di antara ayat pertama hingga ayat kelima, ini adalah dasar-dasar yang telah menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperihalkan dan menceritakan sifat-sifat mereka yang beriman. Antara lain ialah sifat-sifat orang yang beriman ialah mereka ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka ini ialah orang-orang yang meyakini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai perihal-perihal berita-berita tentang keghaiban, alam ghaibiyah, alam yang tak mampu untuk digapai dengan akal, alam yang tak mampu untuk digapai dengan rasional, alam yang tak mampu untuk digapai dengan pemikiran semata-mata, tetapi perlu lagi kepada penghayatan menerusi hati, penghayatan menerusi jiwa, penghayatan menerusi rohani. Kalaulah demikian, secara umum kalimah al-ghaib ini mencakupi keenam-enam rukun iman yang kita percaya, mencakupi keenam-enam rukun iman yang kita yakini. Bermula dengan beriman kepada Allah adalah bersifat ghaibiyah, beriman kepada malaikat bersifat ghaibiyah, beriman kepada kitab bersifat ghaibiyah, beriman kepada Rasul bersikap ghaibiyah, beriman kepada hari kiamat juga bersifat ghaibiyah, dan beriman kepada qada dan qadar juga bersifat ghaibiyah. Tetapi walaupun keumumannya keenam-enam perkara ini adalah bersifat ghaibiyah, tetapi Allah memberi pengecualian kepada tiga perkara penting yang terkandung di dalam rukun iman yang enam ini. Dan disambung dengan apa? Dengan kalimah wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang tidak putus-putus menjalinkan hubungan dirinya dengan Allah menerusi satu ibadat khusus yang dinamakan sebagai salat. Dan dia adalah orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang memberikan semula apa yang telah dikurniakan Allah kepada mereka. Dari sudut ini, umum sifat ghaibiyah, Allah memang kita akui adalah suatu zat yang ghaib,
dan kita beriman kepada Allah atas dasar keghaiban ini, beriman dengan kepercayaan di hati, beriman dengan kepercayaan di ruh, beriman dengan kepercayaan di jiwa. Begitu jugalah beriman kepada malaikat, begitu jugalah beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Kalau demikian, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah? Adakah mereka itu bersifat ghaibiyah antara sahabat dengan Rasulullah? Rasulullah tak pernah gaib pun pada pandangan sahabat pada waktu tersebut. Dan inilah yang saya katakan bahawa ada 3 perkara yang dikecualikan Allah dalam beberapa konteks. Ayatnya berada di bawah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang dikecualikan dalam konteks ini ada 3 benda. Wa ma unzila ilaika, apakah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu wahyu Allah, yaitu firman Allah yang diberi nama kitab Al-Quran. Bila Al-Quran ini diturunkan kepada seorang Nabi, bila Al-Quran ini diturunkan kepada seorang Rasul, maksudnya dia berkait dengan 2 perkara. Suatu benda yang nak diturunkan, satu benda lagi kepada siapa benda ni nak turun. Dengan kata lain, benda yang turun itu ialah Al-Quran, dan kepada siapa Al-Quran ini turun, automatik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini dah terangkum 2 benda, yaitu Al-Quran dan Rasulullah sendiri. Wa ma unzila ilaika min qablik, dan diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kamu, juga terlibat dalam 2 konteks. Kita harus mempercayai nabi-nabi dan rasul sebelum kedatangan Nabi Muhammad, bermula sejak zaman Nabi Adam sampailah yang terakhir Nabi Isa alaihi salam, sebelum munculnya waktu dimaulidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akui bahawa ada di antara nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Muhammad juga pernah diberi penganugerahan kitab-kitab tertentu. Umpamanya Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka ini mempunyai keyakinan, kepada hari akhirat mereka ini beriman. Jadi lihat baik-baik dalam konteks al-ghaib tadi yang terkumpul di dalamnya 6 perkara, tiba-tiba ayat yang keseterusnya Allah bagi pengecualian. Maksudnya hal-hal tertentu ada manusia-manusia yang diberi pengecualian untuk berdepan dengan 3 perkara yang disebutkan tadi. Pertama ialah berkenaan dengan diri Rasulullah sendiri. Jadi mereka-mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup bersama pada zaman sahabat adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Maksudnya bagi diri sahabat, Rasulullah itu tidak gaib bagi mereka, kerana mereka hidup pada zaman Rasulullah. Mereka boleh lihat sendiri batang tubuh Rasulullah, mereka boleh lihat sendiri wajah Rasulullah, mereka boleh lihat sendiri perlakuan Rasulullah, mereka boleh lihat sendiri segala perbuatan-perbuatan dan tingkah laku Rasulullah. Maksudnya di antara para sahabat dan Rasulullah tidak ada perkara yang tersembunyi, tidak ada perkara yang terselindung, dan tidak ada perkara yang gaib. Maksudnya hal ini hanya dikecualikan kepada para sahabat pada waktu tersebut. Begitu jugalah dengan konteks wahyu Allah, begitu jugalah dengan konteks Al-Quran. Maksudnya zaman sahabat inilah wahyu-wahyu ini turun pada zaman mereka. Mereka dapat mendengar terus wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka dapat menerima terus wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Mereka dapat mengamalkan terus wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Jadi konteks penurunan Al-Quran, konteks penurunan wahyu dan Al-Quran ini tidak gaib bagi mereka, kerana Al-Quran turun pada zaman mereka. Tetapi bagaimana dengan hari akhirat?
Hari akhirat ini kebanyakannya gaib dari pandangan-pandangan kita semua, terutama yang di awal-awal zaman kemunculan manusia sampailah zaman-zaman sahabat. Tetapi Allah bagi pengecualian tertentu kepada umat-umat tertentu di akhir zaman yang mungkin zaman tersebut berlakunya kiamat atas diri mereka. Ada di antara manusia-manusia yang akan menemui kiamat pada zaman mereka. Mungkin kita, atau kalau bukan kita, anak-anak cucu kita yang akan menghadapi hari-hari yang dikatakan benarnya datang hari kiamat. Maksudnya kalau Al-Quran, kalau Rasulullah dah terbukti pada zaman sahabat, tidak gaib bagi mereka. Tetapi hari ini ada sesetengah manusia yang Allah bagi kehidupan mereka panjang dan bertemu dengan usia akhir zaman, mereka akan dapat melihat dan merasai dengan kepala mata mereka sendiri kiamat itu berlaku di hadapan mereka. Dengan kata lain, sekiranya kita tidak termasuk daripada manusia-manusia, sekiranya kita tidak termasuk daripada yang dikecualikan Allah dalam tiga hal ini, maka kita kembali kepada yang pertama, ialah al-ghaib secara umum yang 6 tadi. Jadi ghaib yang umum, Allah memang gaib. Malaikat yang umum, malaikat memang gaib. Qadar yang umum, qadar memang gaib. Tetapi kita di sisi Al-Quran, kita juga gaib sebab kita tidak hidup semasa proses turunnya Al-Quran dulu. Kita tidak hidup semasa turunnya firman Allah dahulu. Kita tidak hidup semasa turun-turunnya ayat di Mekah dahulu. Kita tidak hidup semasa turunnya ayat-ayat di Madinah dahulu. Bermaksud kita gaib dari peristiwa tersebut, tetapi dikecualikan kepada sahabat. Begitu juga dengan Rasulullah. Kita hidup atau tidak zaman Rasulullah lahir? Tidak. Kita hidup atau tidak zaman Rasulullah Isra? Tidak. Kita hidup atau tidak zaman Rasulullah hijrah? Tidak. Tetapi diberi pengecualian kepada para sahabat. Dia tidak gaib sebab mereka hidup zaman Rasulullah, tapi kita gaib. Begitu jugalah dengan hari akhirat. Hari akhirat, kalau kita mati sekarang, tak sempatlah nak berhadapan dengan hari akhirat. Kita gaib sekadar percaya dan beriman. Tapi bagaimana mereka yang diberi usia yang panjang hingga akhir zaman dan benar-benar hari kiamat berlaku di hadapan matanya, lantas mereka lah manusia yang dikecualikan Allah untuk menghadapi hari kiamat. Dan sekiranya kita sudah kekal meyakini keenam-enam perkara tersebut, jadi ayat ini adalah suatu ayat yang begitu penting untuk kita perhatikan, sebab konteks ini menjurus kepada kalimah ya ayyuhallazina amanu. Sekiranya kita masih belum settle tentang rukun iman yang 6, kita masih belum selesai memahami rukun iman yang 6 tadi, bagaimana agak-agak ayat perintah nak berpuasa ini meresap ke dalam hati kita. Bagaimana ayat Allah perintahkan kita puasa ni nak masuk dalam jiwa kita. Kalau 6 perkara yang basic, 6 perkara yang asas tadi masih belum begitu mencengkam di dalam jiwa, roh dan kerohanian kita. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba, ma makna kutiba? Ai furida. Furida maksudnya difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ini adalah arahan Allah, ini adalah perintah Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana perintah dan kewajiban puasa ini sudah pun diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu. Jadi ayat ini sebenarnya nak bagi keringanan pada jiwa. Ayat ini nak bagi keringanan pada roh sahabat-sahabat yang turun ayat tersebut, kerana sebenarnya perintah ini adalah perintah amalan klasik. Perintah ini adalah perintah ibadat klasik. Bukan umat Islam umat pertama yang kena puasa, tidak. Tapi Allah nak bagi tahu umat-umat sebelum ni aku dah suruh mereka berpuasa. Umat sebelum ni aku dah perintah mereka berpuasa. Jadi di hati umat-umat Islam yang turun ayat ini pada waktu tersebut, mereka tidak begitu terkejut. Mereka tidak begitu terkesan, kerana nak bagi sokongan moral.
nak bagi sokongan moral kepada para sahabat bahawa amalan yang Allah perintahkan ini, yang Allah suruh ini, umat-umat dahulu pun dah buat. Bukan kamu yang menjadi pemula kepada ibadah dan amalan ini. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam konteks puasa, Allah nak melahirkan manusia-manusia yang takutkan Allah. Dalam konteks puasa nak lahirkan manusia yang bertakwa, nak cari suatu kehidupan yang lebih baik. Kalau puasa hari ini lebih banyak memburukkan manusia, maksudnya puasa dia masih belum settle, puasa dia masih belum selesai. Ini dalam konteks manusia. Sekejap saya cuba nak bawa tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat ke satu alam lain yang juga diciptakan Allah. Kalau kita bersifat alam kemanusiaan, ada satu lagi yang Allah buat, ada satu lagi yang Allah cipta, dinamakan alam kebinatangan, alam kehaiwanan. Tahu atau tidak, binatang-binatang atau haiwan-haiwan tertentu mereka juga ada proses berpuasa mengikut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap mereka, dan inilah dalam istilah sains dinamakan metamorfosis. Metamorfosis ialah satu pembentukan binatang daripada kehidupan lama untuk menerjah masuk kehidupan ataupun alam baru yang lebih baik untuk mereka, semata-mata untuk memperelokkan dan memperindahkan kejadian dan penciptaan mereka. Sebagai contoh, ambil satu konteks ulat beluncas. Ulat beluncas pada konsep dia nak masuk kepada tahap matang, biasanya seekor ulat beluncas akan bertukar menjadi seekor rama. Seminggu sebelum dia nak bertukar, nak keluar daripada kepompong dia nak jadi rama-rama, ulat beluncas terpaksa berpuasa selama seminggu. Ulat beluncas tak makan, ulat beluncas tak minum. Nak makan minum apa, dia tak tergantung dalam kepompong tu, dia pun tak boleh nak keluar. Jadi dia tak ada sumber makanan, dia tak ada sumber minuman. Memang inilah yang ditentukan oleh Allah atas dia, berpuasa dalam kepompong selama 7 hari, kemudian dia akan pecah dan keluar dalam bentuk rama-rama yang cukup indah, cukup cantik. Maksudnya daripada kehidupan lama dia, Allah mengubah dia walaupun dalam bentuk metamorfosis tadi untuk satu kehidupan yang lebih menarik, lebih cantik dan lebih mempersonakan. Begitu juga dengan salah satu lagi contoh haiwan dan binatang, ialah jentik-jentik yang sudah mencapai tahap matang dia. Jentik-jentik juga satu masa akan bertukar menjadi seekornya nyamuk. Seminggu sebelum dia nak bertukar menjadi seekor nyamuk, dia juga terpaksa berpuasa 7 hari seminggu. Jentik-jentik tak makan, jentik-jentik tak minum tadi untuk mencapai tahap kepada menjadi seekor nyamuk. Dan begitulah corak kehidupan haiwan-haiwan dan binatang yang lain. Bukan dalam bentuk, bukan mengubah kehidupan dia daripada individu lain kepada individu yang lain, tetapi dalam konteks tertentu, puasa ini, metamorfosis ini begitu penting untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu kepada beberapa jenis haiwan dan binatang. Bila mereka sakit, mereka berpuasa. Bila mereka teruk, mereka berpuasa. Dan ini dapat menyembuhkan antibodi-antibodi di dalam tubuh-tubuh, badan-badan dan jasad mereka. Ini dari satu sudut puasa dalam konteks ilmu haiwan, puasa dalam konteks ilmu kebinatangan. Apatah lagi kalau kefarduan dan kewajipan puasa ini memang ditetapkan untuk alam yang bersifat kemanusiaan. Jadi bila kita memahami ini dengan cukup baik, maka kita lihat sebenarnya apakah perkara-perkara dasar-dasar, iktibar-iktibar dan manfaat yang kita boleh ambil daripada pengalaman dalam ibadat berpuasa. Yang pertama sekali ialah puasa ni nak mengajar kita satu benda disebut sebagai self-assessment, iaitu penilaian terhadap diri sendiri. Nak nilai diri sendiri, adakah kita ini sudah termasuk di dalam golongan-golongan orang yang layak untuk menerima perintah ini?
Kalau kita masih lagi belum beriman dengan sebenar-benar beriman, maka sayugialah dikatakan kita tak layak lagi untuk menanggung amanah dan perintah ya ayyuhallazina amanu tadi. Maka jadilah puasa kita puasa yang terpaksa, maka jadilah puasa kita puasa yang tertekan, puasa yang penuh keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati mungkin masih terbit kata-kata, kalau puasa 15 hari lagi baik, kalau puasa 7 hari lagi baik. Mungkin ada perkataan-perkataan demikian pernah keluar dan terbit daripada cetusan hati kita, kalau tak puasa langsung pun lagi baik. Perkara-perkara inilah sebenarnya yang perlu kita fikirkan. Jadi self assessment di sini, kalau kita dah yakin kita termasuk di dalam golongan orang yang beriman, apakah dengan berpuasa selama 30 hari mampu untuk mengeluarkan kita dari sekolah Ramadan ini mencapai tahap la'allakum tattaqun tadi, manusia-manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Sebab kita dah cerita sebelum ini, puasa kita harus jaga dua benda. Pertama ialah puasa fizikal, puasa fizikal dan puasa jasmani, iaitu puasa yang menjaga perkara-perkara yang boleh ataupun dapat membatalkan puasa kita. Jaga makan, jaga minum, jaga perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ini puasa apa? Puasa fizikal. Ini puasa apa? Puasa jasmani. Tetapi jangan lupa satu lagi jenis puasa, iaitu menjaga puasa-puasa kita daripada perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi kita hari ni sibuk nak jaga perkara yang batal puasa saja. Jangan korek telinga, batal puasa. Jangan lebih-lebih korek hidung, batal puasa. Jangan terlajak masukkan jari dalam mulut, batal puasa. Hal macam tu kita cukup jaga, tetapi berapa ramai manusia di kalangan kita yang jaga tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Sebab itu banyak kita dapat melihat ramai manusia yang berpuasa tetapi mulutnya masih tidak dapat mampu menahan dari mengumpat. Mulut dia tak mampu nak tahan dari caci orang lain. Mulut masih tak mampu nak tahan maki orang lain. Mulut masih tak mampu nak tahan daripada cakap bohong, cakap dusta. Kalau kita masih berpuasa tapi masih juga melakukan perkara-perkara yang sebelum ini kita lakukan dalam bulan sebelum-sebelum Ramadan, maka title la'allakum tattaqun masih jauh lagi untuk kita raih, masih jauh lagi untuk kita gapai. Jadi beringatlah dengan perkara-perkara yang disebut sebagai perkara-perkara mazmumah di dalam agama. Lebih-lebih lagi ialah orang yang memang jenis sebelum ni tak suka semayang, tak suka solat, tapi bila bulan Ramadan rajin pula dia puasa. Ada tak orang yang suka puasa tapi malas semayang? Ada orang yang suka saja puasa tapi semayang tak mau dia. Jadi macam mana penerimaan Allah terhadap amalan puasa dia? Sah atau tidak puasa orang yang tak semayang? Lah, sah. Puasa dia sah lah, sebab dia puasa, dia tak makan, dia tak minum. Tetapi semayang tak semayang ni, macam ni lah perkiraan yang cukup mudah kiasannya ialah bila kita puasa, Allah bahagi kita pahala puasa. Sah puasa kita, orang yang tak semayang pun Allah bagi cek kita 1 juta. Ambil cek 1 juta, upah kamu puasa 30 hari bulan Ramadan. Tapi sekadar cek sajalah, bukan dalam bentuk tunai. Tapi kalau kita nak tunaikan cek ni, kena pergi mana? Kena pergi ke bank-bank. Pilah Ambank ke, Public Bank ke, BSN ke, Bank Rakyat. Okey, saya datang nak tunai cek 1 juta ni. Pakcik ada akaun tak? Pakcik buka ada akaun ke sini? Oh, akaun pakcik tak ada. Pakcik ada cek saja. Apa maksud akaun? Akaun itu ialah solat kita. Kalaulah ada cek, tak boleh nak tunaikan dalam bentuk tunai kalau akaun kita tak buka. Jadi dah kalau tak semayang, tunjuk cek sajalah, mengaku diri kaya, mengaku diri jutawan. Aku ada 1 juta. Orang tanya, hak tunainya mana? Tunai tak ada lah, sebab aku tak ada akaun. Apa guna? Anda tak boleh nak guna apa benda tu.
Sebab bila kita berpuasa, dan ini dihadapkan kepada Allah di akhirat, sebab pertama perkara yang akan ditanya oleh Allah bukan hal berkenaan dengan puasa, tetapi dengan anak kunci syurga, iaitu semayang. Semayang yang mula-mula Allah akan tanya, inilah anak kunci syurga. Tapi ramai hari ini orang yang semayang, semua bawa anak kunci. Semua orang ada anak kunci, tetapi ingat, ada orang yang bawa anak kunci tak ada gigi. Kunci ada, gigi kunci tu tak ada. Bila gigi kunci tak ada, boleh buka pintu tak? Kita beli satu kunci, hak kita tak mesin lagi, hak kita tak gezek lagi, perak tak boleh, perak tak boleh. Sebab apa? Gigi tak ada. Jadi gigi-gigi itulah yang dapat buka kunci syurga besok. Gigi itu adalah syahadah, gigi itu adalah semayang, gigi itu adalah puasa, gigi itu adalah haji, gigi itu adalah amalan-amalan soleh. Tapi kalau kita hanya bawa puasa saja, seolah-olah bawa kunci, tak ada gigi, memang tak boleh buka juga. Bawa gigi palsu saja pun tak selesai juga. Poliden ke tak poliden pun tak ada guna dah. Jadi kita beringat baik-baik tentang perkara ini. Yang kedua ialah Allah nak bagi tahu bahawa umat Islam adalah umat yang paling teguh, umat yang paling stability, umat yang paling konsisten dalam menjaga perintah-perintah dan arahan Allah. Umat kita memang yang paling konsisten, sebab kita tak pernah meninggalkan lagi perintah-perintah sebelum ini secara keseluruhan. Allah nak bagi tahu bahawa puasa Ramadan ni pernah diberikan kepada kaum-kaum Yahudi. Puasa Ramadan pernah dibahagikan kepada kaum-kaum Nasrani. Tapi apa mereka buat? Mereka telah menukar syariat mereka, mereka telah menyelewengkan syariat mereka, mereka telah membolak-balikkan syariat mereka. Akhirnya puasa di bulan Ramadan yang diberikan dan dianugerahkan kepada orang-orang Yahudi tadi, mereka cuma berpuasa wajib 1 tahun sekali saja, iaitu hari diselamatkan Nabi Musa dan kaum-kaum Bani Israel daripada Fir'aun. Hani saja jadi wajib. Hak lebih sebelum ni ada perintah Ramadan, hang nak buatlah, hang tak mau buat pun tak apa. Lihat, mereka menyelewengkan amanah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka tak stabil, mereka tak konsisten, mereka tak teguh menjaga amalan dan perintah Allah. Begitu juga dengan orang-orang Kristian yang sebelum ini kita sebutkan tentang sifat an-nasi, iaitu orang yang mengubah dan mengundurkan waktu sebenar bulan haram. Sebenarnya zaman orang-orang Kristian dan Nasrani dulu, bila puasa mereka jatuh pada musim panas, mereka merasa letih, mereka merasa lelah, mereka merasa penat, kerana kebiasaan musim panas siangnya lebih panjang daripada waktu malam. Lalu mereka ubah waktu ni, kita tunda ke musim sejuk, kita ubah tunda ke musim bunga, kita ubah kita tunda ke musim luruh. Jadi puasa sebenar 30 hari. Kemudian bila mereka ubah ini, pedri mereka, rahib mereka ini telah menggandakan sebanyak 20 hari lagi sebagai tebusan, kerana kita telah menyelewengkan agama Allah. Patut 30 hari juga, tapi bila tiba musim panas, kita tunggu musim sejuk baru nak puasa. Bila musim panas tiba, kita tunggu musim bunga. Jadi denda dia 30 hari hak wajib, tambah pula 20, jadi kena puasa 50 hari. Dia memandai-mandai dan meminda hukum dan perlembagaan di dalam kitab Injil yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini mailah puasa musim tengkujuh pun 30 hari itulah. Mailah musim panas pun 30 hari itulah. Mailah musim apa pun 30 hari itulah, dan kita tak pernah menukar bulan Ramadan kepada bulan yang lain untuk berpuasa. Kita tak pernah tukar. Inilah konsistennya agama kita. Begitu juga walaupun Allah bagi kelebihan pengecualian kepada orang tertentu dalam agama kita. Mungkin dikecualikan orang yang sakit, mungkin dikecualikan orang yang bermusafir, mungkin dikecualikan orang perempuan yang kedatangan haid, mungkin dikecualikan orang-orang tua yang sakit, dan mereka mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang mendatangkan kemudaratan atas diri mereka. Tetapi mereka tidak boleh secara demonstratif. Maksudnya bila aku ni tak boleh puasa, aku tak boleh nak menunjukkan kepada orang lain, aku tak boleh nak makan secara terbuka, aku tak boleh nak minum secara terbuka, nak tunjuk-tunjuk. Pasal apa hang duk minum depan aku ni sakit, tak boleh.
Dia tak tunjuk, sebab Ramadan ini termasuk dalam syiar agama. Ramadan ini termasuk dalam syiar Allah, dan orang yang masih menjaga kemuliaan syiar Allah dan syiar Ramadan, mereka juga tergolong dalam golongan orang yang bertakwa. Sebab itulah orang-orang yang dikecualikan dalam berpuasa, mereka tak senang-senang tunjuk makan minum mereka di depan orang berpuasa. Sebab mereka nak jaga suatu benda yang dikatakan syiar tadi, nak menjaga aib ini di hadapan mata kaum-kaum Islam yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah nikmatnya turun Al-Quran kepada umat Islam ini. Kitab yang paling agung, kitab yang paling unggul, yang mempunyai informasi di masa dahulu, informasi di masa sekarang, dan informasi di masa depan. Jadi peganglah Al-Quran baik-baik, kerana dia adalah semulia-mulia kitab yang patut anda jaga, patut anda baca, patut anda telaah, patut anda pelajari, dan patut anda amalkan. Yang keempat ialah agama ini tidak berambisi semata-mata untuk memenuhkan perut kita. Agama ini tidak semata-mata untuk memenuhkan syahwat kemaluan kita. Sebab satu masa di bulan Ramadan kita terpaksa tunda dan tangguh penggunaan kedua-dua sifat ini. Bulan Ramadan kena tangguh perkenaan dengan perkara yang dikatakan sebagai syahwat perut, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Kena tangguh syahwat kemaluan, tak boleh nak bersama dengan isteri. Sebab ini bukan tujuan asas agama kita. Sebab bila kita terlebih tang syahwat perut, bila kita terlebih tang syahwat kemaluan, inilah yang menyebabkan banyaknya berlaku kerosakan dalam masyarakat. Nabi Adam dahulu dikeluarkan daripada syurga kerana syahwat perut, berkaitan dengan hal ehwal makanan. Begitu juga bila banyak nasi-nasi, makanan-makanan, minuman dalam perut, dia akan berjangkit kepada satu lagi penyakit, iaitu syahwat kemaluan. Dan ini terbukti, lihat saja kisah seorang public figure yang paling terkenal, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf melazimi puasa-puasa setiap hari. Nabi Yusuf melazimi puasa-puasa mingguan. Nabi Yusuf melazimi puasa-puasa bulanan. Bila ditanyakan oleh salah seorang sahabat beliau, "Wahai Nabi Allah Yusuf, kenapa kamu masih dalam keadaan berpuasa sedangkan khazanah perbendaharaan negara Mesir berada dalam tangan kamu? Kamu ni dah jadi menteri keuangan, menteri perbendaharaan, masih juga berpuasa pasal apa? Khazanah negara Mesir ada dekat tangan kamu." "Aku berpuasa kerana aku bimbang, bila aku makan, bila aku minum, aku akan lupa kepada orang-orang yang lapar, aku akan lupa kepada orang-orang yang dahaga di bawah aku." Bayangkan kalau amalan ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Berpuasa setiap bulan, berpuasa setiap minggu, berpuasa hari-hari tertentu. Ini dapat mengingatkan kepada kita, rakyat-rakyat yang di bawah kita. Kalau inilah kita tidak amalkan, ikut dia, nak mampus-mampus, nak mati-matilah hak bawah. Baik, seterusnya ialah yang kelima, yang terakhir, ialah nak mengkoreksi, check and balance, training massal kepada diri kita. Sifat kita manusia yang lemah, banyak kekurangan. Bila banyak kurang, banyaklah dosa. Bila banyak kurang, banyaklah salah. Bila banyak kurang, banyaklah khilaf. Jadi dosa-dosa hak kita bawa 11 bulan sebelum ini, khilaf yang kita bawa 11 bulan sebelum ini, lemah yang kita bawa 11 bulan sebelum ini, kurang yang kita bawa 11 bulan sebelum ini, kita nak perbaiki di bulan Ramadan ini. Nak check and balance menerusi Al-Quran tadi. Boleh berhenti ke nak teruskan lagi? Teruskan lagi sikit, boleh? Baik. Saya suka mengambil satu perkara berkenaan dengan ayat perintah. Kutiba ni ayat perintah. Secara umum manusia ini sifat dia macam mana? Bila datang ayat perintah, yang itulah tadi saya katakan, ramai manusia akan rasa tertekan. Ramai manusia akan rasa terpaksa. Dan di sinilah sebenarnya banyak berlaku pelanggaran terhadap perintah, banyak berlaku pengingkaran terhadap perintah Allah. Kena semayangnya, kena puasanya, kena zakatnya, kena hajinya, kena buat itulah, kena buat inilah. Kita banyak mengomel, kita banyak melawan, kita banyak kontra tentang ayat-ayat yang berbentuk perintah.
Begitu juga ayat yang berbentuk larangan, hak tu Allah tak bagi, hak ni Allah tak beri, hak itulah kita banyak nak fikir. Pasal apa Allah tak bagi kita minum arak? Pasal apa Allah tak bagi kita berzina? Pasal apa Allah tak bagi kita berjudi? Kita sering nak tahu hal-hal persoalan yang Allah larang tu. Tapi bila datang hal-hal yang Allah bolehkan, bila datang hal-hal yang Allah haruskan, kita tak ambil nak tahu pun pasal-pasal perkara yang boleh, perkara-perkara yang harus. Baik, satu perkara saya nak sebut, ini kembali sedikit ke dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf, iaitu tentang mengapa kita mesti beribadah. Bila sebut beribadah, solat itu ibadah, puasa itu ibadah, zakat itu ibadah, haji itu ibadah, dan pelbagai jenis ibadah khusus yang lain. Kita perlu tahu, kita beribadah ini adalah kerana perintah daripada Allah, sebagaimana yang terkandung di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan, tidaklah aku menciptakan manusia semata-mata untuk mengabdikan diri dan beribadah kepadaku. Sebenarnya dalam konteks ini kita perlu faham dalam ayat yang lain, dalam konteks agama Islam, sekiranya seluruh manusia itu berkumpul, ditambah pula dengan seluruh jin berkumpul, lalu digabungkan kedua-duanya. Bayangkan seluruh manusia yang ada atas muka bumi ini gabung campur dengan seluruh jin. Memang jumlah yang cukup besar, kapasiti yang cukup besar. Dan kedua-dua kumpulan ini menyatakan keingkaran kepada Allah. Kedua-dua kumpulan ini memalingkan diri daripada Allah. Nescaya tidak bergerak satu titik zarah pun kerajaan Allah. Tidak berguna satu titik zarah pun pada kerajaan Allah. Tidak terkesan satu titik zarah pun pada kerajaan Allah. Adakah kerana kita tak semayang Allah akan jadi risau? Adakah kerana kita tak puasa Allah perlukan Panadol 2 biji? Peninglah aku suruh mereka semayang, mereka tak mau semayang. Begitukah Allah? Terkesankah Allah? Langsung tak terkesan. Kita nak lari daripada Allah, Allah tak terkesan. Kita nak cabar Allah, Allah tak terkesan. Kita nak melawan Allah, Allah tak terkesan. Kita nak ingkar kepada Allah, Allah sedikit pun tak berkesan kepada dia. Begitu juga kalau campur dua kelompok tadi, masing-masing semua nak buat ibadat, masing-masing semua nak sembah Allah, masing-masing semua nak pakat tunduk sujud kepada Allah, juga sifatnya sama. Tak tergerak satu titik zarah pun pada kerajaan Allah, tak tergerak satu titik zarah pun pada kerajaan Allah. Jadi sebenarnya falsafah daripada ayat ini, falsafah daripada kepahaman ini, sebenarnya Allah langsung tidak memerlukan amalan kita. Allah langsung tak memerlukan ibadah kita. Allah langsung tak memerlukan sujud-sujud kita. Allah langsung tak memerlukan ibadah-ibadah kita. Allah langsung tak memerlukan doa-doa kita. Hakikatnya yang perlu kita percaya ialah siapa yang perlu kepada semua ini? Tak lain tak bukan diri kita sendirilah yang memerlukan Allah, dan bukan Allah yang memerlukan kita. Kita yang nak kepada ibadat tersebut dicipta bukan untuk Allah, tapi untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk manfaat kita, untuk iktibar kita, bukan untuk Allah. Kiasan dia cukup mudah. Ibadat-ibadat samalah seperti kita membeli sebuah kereta. Kereta, apa kita katakan, kereta Myvi yang dikeluarkan oleh syarikat Bumiputra Pro 2. Baik, lepas kita melakukan akad jual beli, syarikat kereta Pro 2 akan bagi sebiji alza kepada kita, dan dia akan bagi nasihat, dia akan bagi advice. Kereta ni cik, kalau boleh sebulan sekali tukar minyak hitam, sebulan sekali tukar minyak silinder, sebulan sekali cuba cek minyak brake, sebulan sekali cuba cek air, sebulan sekali cuba cek wiper, sebulan sekali cek macam-macam advice, macam-macam nasihat bagaimana nak jaga kereta ni agar berjalan dengan baik, berjalan dengan yang sepatutnya. Baik,
sekarang ini sifat dia sama dengan ibadah tadi. Allah bagi advice, Allah bagi nasihat, Allah bagi firman, Allah bagi ayat. Semua yang aku datangkan ibadat-ibadat ini bukan untuk aku, tetapi untuk kamu. Sekiranya kamu tinggal ibadat ini akan datangkan masalah. Kamu tinggal ibadat ni akan datang mudarat atas diri kamu, bukan untuk aku. Dan hari ini kalau kita tak mau dengar cakap pegawai-pegawai daripada Pro 2, kereta kita rosak, terkesan tak dekat syarikat Pro 2? Lantak hang lah kereta hang, aku bagi nasihat saja. Faham tak maksud saya? Syarikat Pro 2 dah tak terkesan. Sama ada kita dengar nasihat pegawai dia, kita tak mau dengar nasihat pegawai dia, orang beli kereta dia tiap-tiap hari, dia dapat untung juta-juta. Hak terkesan kereta kita rosak, hak terkesan kereta kita punah, hak terkesan kereta kita sakit, hak terkesan kereta kita tak boleh guna. Nasihat-nasihat yang diberi itu untuk tuan kereta, nasihat yang diberi untuk kereta. Baki lagi hang nak terima nasihat ni, hang tak mau terima, bukan ada kena-mengena dengan syarikat kami pun. Kita nak semayang ke, kesan dah Allah? Tak kesan. Kita tak mau semayang pun Allah tak terkesan dah. Jadi dalam bentuk ini, yang Allah bagi rukun Islam ada perlu buat hari-hari. Semayang hari-hari ke? Semayang hari-hari. Puasa 30 hari setahun. Zakat sekali setahun. Tu pun kalau cukup haul, cukup nisab. Tak cukup haul, tak cukup nisab, tak payah bayar zakat. Dan sekali lagi haji, bagi yang berkemampuan saja. Kereta hari-hari apa dia? Isi minyak. Tak isi minyak tak boleh jalan. Agak-agak kalau kita hari-hari tak semayang, banyak penyakit dah datang lah. Banyak penyakit datang. Memanglah kita boleh berjalan tak semayang. Berjalan kita tu betul ke tak betul? Berjalan kita betul lah zahir tu, hak benar, hak dalam tu tak betul dah pada Allah. Kalau kita tak isi minyak kereta, kalau kita tak semayang, hak kita kata setahun sekali, macam kita puasa tu, hak kita pergi bengkel tu lah, tukar minyak hitam ni. Kita nak koreksi diri ni, nak training masal kita. Tukar minyak hitam teruk sangat dah, tukar minyak enjin teruk sangat dah, tukar minyak gear teruk sangat dah, air tu dah kurang, bagi tambah sikit, minyak gear ni pun tak cukup, tambah sikit. Hak itu dari sudut puasa. Bagaimana dari sudut zakat yang bersifat harta zahiriah, harta lahiriah? Kereta tu kena bagi cuci lah, mentai kena selut pun tak mau cuci lah, anak tumpah ayak Milo pun tak mau cuci, hak tu pun nak kena cuci tu. Itulah kita kata zakat kepada kereta. Bagaimana pula hak haji bagi orang yang mampu? Hak ni pun jarang, saya pun tak pernah buat, iaitu kita kata apa? Polish dan wet tu. Polish dan wet ni kadang-kadang orang kaya pun tak pernah polish sekali, wet pun tak pernah polish sekali. Hak ni orang yang mampu saja. Hak calak-calak tu dia buatlah bagi baru semula. Bagi orang yang tak mampu, cukup dengan isi minyak, tukar apa yang perlu, cuci kereta, tu saja. Tapi kalau anda pakai sejak beli sampai habis bayar 9 tahun, minyak hitam tak pernah tukar, agak-agak ada penyakit tak kereta? Kereta pun debu penuh, sarang labah-labah penuh, batu penuh, sumpit plastik penuh, sampah penuh, agak-agak bau busuk tak? Itulah bayangan untuk kereta anda, itulah bayangan untuk anda. Hari ini memang kita tak busuk, kita wangi. Tapi hakikatnya kita busuk di sisi siapa? Kita busuk di sisi Allah. Kita tak bernilai di sisi malaikat-malaikatnya sekiranya kita melanggar arahan-arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham ke tak faham tu lah? Faham dah tak? Faham boleh berhenti ya tak? Sebab tak ada ayat mineral, selalu ada ayat mineral. Jadi kita berhenti insya-Allah. Kalau ada kelapangan dan masa, kita bersua dan bersambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik
إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.